إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Amin amin ya rabbal alamin. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan anda semua semoga sentiasa di bawah pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga hari-hari kita pada hari ini dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah dan dijauhi daripada sifat-sifat yang mazmumah. Jadi hari ini 30 April 2023 bersamaan dengan 9 Syawal 1444 Hijrah. Masing-masing semua lagi masih dalam mood raya lagi ni. Mungkin pada hari ini ada yang sedang membuat persediaan untuk rumah terbuka. Mungkin pada waktu ini ada yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung. Dan mungkin pada pagi ini mungkin sedang bersedia untuk bersiap-siap untuk pergi beraya di rumah sanak saudara dan sebagainya. Tetapi raya-raya juga kita jangan lupa untuk menimba ilmu di pagi hari bersama dengan program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi ini dengan topik yang saya rasa sangat-sangat menarik. Cukup kena dengan kaum lelaki yang bergelar bapa dan bergelar suami. Tapi kita akan kupas dengan lebih lanjut, iaitu topik berkenaan dengan munakahat, beli jiwa. Dan perkataan beli jiwa ni biasa kita dengar dalam kalangan para suami, tetapi kita akan kupas dengan lebih meluas lagi berkenaan dengan munakahat beli jiwa, yang mana yang akan mengupas topik kita pada pagi ini tak lain tak bukan iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat dan Fahmi. Alhamdulillah sihat Ustaz. Saya rasa belum terlambat lagi Ustaz nak ucap selamat hari raya. Maaf saya berbatik. Antum bikhair wa taqabbalallahu minna minkum salihal amal. Alhamdulillah. Amin insya-Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus kepada mukadimah untuk topik kita pada pagi ini berkenaan dengan munakahat beli jiwa. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan limpah rahmat, izin dan juga perkenan dari Allah juga dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, walaupun dalam kehangatan kita menyambut Aidilfitri. Raya itu sehari tapi memang budaya kita lah. Benar. Dekat Malaysia tu raya tu sebulan. Kan, jadi itu belum lagi nak start open house minggu depan ni. Ya. Jadi masya-Allah tabarakallah, alhamdulillah, moga-moga kita semua di dalam rahmat Allah Taala dan dalam suasana melaksanakan ketaatan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah dengan kurniaan dan juga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dengan rahmatnya, dengan itu kamu bergembiralah. Maknanya kita pilih kegembiraan yang sesuai dengan rahmat dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang Allah tak redha tu, walaupun hati kita gembira, sebenarnya itu bukan kegembiraan yang sebenar. Itu hanyalah kepalsuan sahaja. Okay, nampak macam drama pula. Jadi pasal nak cerita pasal hai beli jiwa lah pagi ni kan. Jadi alhamdulillah, satu topik yang saya kira sangat menarik untuk kita bincang. Sebab kadang-kadang dalam kefahaman kita, konotasi beli jiwa ni adalah dengan sesuatu yang bersifat materi ataupun material semata-mata. Sedangkan urusan hubungan antara suami isteri ini dirangkumkan dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diarahkan kepada kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 19, hendaklah kamu bermuasyarah. Bila sebut muasyarah ini bukan sekadar hubungan kelamin suami isteri, tetapi dia melibatkan hubungan seharian, hubungan daripada pagi sampai ke malam, hubungan yang berkaitan dengan interaksi, hubungan yang berkaitan dengan komunikasi, hubungan yang berkaitan dengan nafkah, tanggungjawab, hubungan yang berkaitan dengan bagaimana kita ini menjaga hati dan juga menjaga keperluan pasangan masing-masing. Maka muasyarah itu sesuatu yang bersifat global, dia bersifat umum, bersifat mempunyai dimensi yang pelbagai, bukan hanya satu dimensi sahaja. Dan ini adalah satu yang disebut sebagai golden rule, default settingnya. Maksudnya bila orang kahwin, siapa-siapa saja yang berkahwin, bila kita sembang hari ini soal munakahat, maka kita fokuskan sedikit kepada hubungan kekeluargaan. Apabila seseorang itu menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan orang lain, maka di sana ada hak-hak yang perlu dipenuhi, maka di sana ada terdapat perkara-perkara yang harus ditekuni supaya keharmonian, sebab rumah tangga tu dibina atas dasar apa? Litaskunu ilaiha, sakinah, mawaddah dengan rahmah. Ada 3 elemen yang sangat besar di situ. Maka golden rule yang Allah Taala telah tetapkan ini terjelma dalam kehidupan manusia yang paling unggul sekali, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi SAW menyantuni antara ahli keluarganya dengan aspek-aspek beli jiwa yang kita tengok bukan semata-mata bersifat material. Sebab itu kita kena faham bahawasanya perkara ni adalah sesuatu yang sangat besar, sebab yang berkaitan dengan tanggungjawab seorang lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu qawwam. Qawwam ni Ibnu Abbas tafsirkan sebagai yang mempunyai kekuatan untuk mentadbir, yang mempunyai kekuatan untuk tarbiyah, yang mempunyai kekuatan untuk mengarahkan melakukan kebaikan. Itu qawam. Dan sifat itu diperkukuhkan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada kaum lelaki. Kalau pusaka dapat lebih pada orang perempuan, kalau ada bahagian-bahagian itu, kebiasaannya orang lelaki itu akan didahulukan kerana tanggungjawabnya dan kerana apa yang mereka belanjakan. Baru datang aspek infak, baru datang aspek material. Jadi kesemua perkara ini yang harus kita beri perhatian adalah bukan sekadar membeli jiwa itu
difokuskan hanya kepada perkara-perkara yang bersifat material, tetapi dia juga merangkumi emosional, dia merangkumi juga fizikal, dia merangkumi juga spiritual, dia merangkumi juga intelektual, dia merangkumi juga segala-gala moral dan sebagainya. Jadi inilah aspek-aspek yang harus kita mungkin dalam perbincangan kita ini akan kita kupas sekadar yang termampu, insya-Allah. Masya-Allah, sangat terbaik mukadimah dari Ustaz. Jadi kiranya kita akan membincangkan topik ini bukan sekadar memfokuskan sesuatu aspek, tapi banyak aspek yang kita akan tekankan. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan penonton yang sulung daripada Facebook, daripada Azliana Syahairi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan yang pertama, apakah maksud sebenar beli jiwa dalam Islam? Yang kedua, adakah dengan cara memberi sesuatu hadiah kepada seseorang itu sama maksudnya dengan beli jiwa ataupun rasuah? Terima kasih kepada saudari Azliana Syahairi atas soalan yang sekiranya sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Baik, maksud beli jiwa ni sebenarnya tak adalah dalam istilah agama tu kita kata, ada tak istilah beli jiwa? Beli jiwa ni satu proverb ataupun kita kata satu perumpamaan ataupun ungkapan orang Melayu yang menyatakan bahawasanya kau nak buat apa tu? Beli jiwa lah, babe. Contohnya kan, bila kata kenapa macam mana boleh dapat lesen basikal hari ni, contoh kan, macam mana boleh dapat lesen ride hari ni? Kita beli jiwa, babe. Maknanya istilah beli jiwa ni satu ungkapan orang Melayu, satu perkara yang diungkapkan menunjukkan kepada sesuatu yang dilakukan untuk memberi kegembiraan kepada orang lain. Yang dimaksudkan biasanya beli jiwa ni adalah orang yang terdekat dengan kita lah, iaitu ahli keluarga kita, terutama sekali kalau suami beli jiwa isteri, ayah beli jiwa anak-anak, isteri beli jiwa suami, isteri beli jiwa anak-anak, beli jiwa mertua sebagainya, ibu ayah sendiri dan sebagainya. Maka ini adalah sesuatu yang dikatakan sebagai perkara yang baik untuk dilakukan, dan beli jiwa ni maksudnya kita memasukkan kegembiraan, memberikan kegembiraan kepada orang lain, dan itu merupakan salah satu daripada perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang panjang, wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, ataupun sururun yudkhiluhu ala muslim. Maknanya amalan yang terbaik yang Allah Ta'ala suka adalah kegembiraan yang kau masukkan pada hati orang Muslim yang lain. Muslim ni umumlah, siapa-siapa sahaja yang beriman kepada Allah Ta'ala, termasuk ahli keluarga kita. So itu beli jiwa. Yang kedua, kalau kita bagi hadiah, bagi hadiah ni one part, satu juzuk kecil sahaja daripada aspek beli jiwa. Apakah ia rasuah? Tapi kalau kita dalam keluarga tu bukan rasuah. Kalau dalam itar ailiyah ataupun dalam konteks kekeluargaan, itu bukanlah rasuah. Tetapi kalau kita memberi kerana kita nak mendapatkan sesuatu imbuhan, ataupun kita memberi kerana nak dapatkan sesuatu projek misalnya, kalau kita memberi kerana kita nak dapatkan sesuatu manfaat duniawi daripada perkara-perkara yang bersifat sepatutnya kena ikut SOP tapi kita bagi, kita ada under table punya arrangement, ataupun disebut duit kopi, sebutlah sami masyitum, semua tu adalah riswah, semua tu adalah rasuah. Ya. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi SAW. Orang yang memberi rasuah, orang terima rasuah, orang terlibat dengan rasuah, orang yang handle rasuah tu supaya berlaku sebagainya, semua itu masuklah neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wali'azubillah. Jadi ada beza antara rasuah dengan memberi hadiah dalam bentuk yang biasalah. Sebab tu kadang-kadang di pejabat-pejabat memang bagus ada polisi ABMS, anti bribery ni kan. Kita ada polisi bahawasanya mana-mana pihak yang nak berurusan, sama ada vendor sebagainya, dilarang memberi hadiah. Betul. Itu satu benda yang harus kita perkukuhkanlah. Sebab rasuah ni memang bukan takat musuh negara, memang menjahanamkan segala-galanya lah. Politik, sosial, ekonomi, semua sekali. Keselamatan, kesihatan, semuanya akan rosak disebabkan oleh rasuah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita kupas adalah berkenaan dengan munakahat beli jiwa. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami, di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, dari kacamata Islam, apakah batas-batas dan had dalam kita membeli jiwa orang lain? Yang kedua, adakah husnuzan terhadap orang lain memainkan peranan yang penting dalam menilai sama ada sebarang pemberian adalah ikhlas atau membeli jiwa semata-mata? Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, yang pertama sekali, dalam apa-apa yang kita lakukan sudah tentu ada batasan. Sudah tentu ada peraturan dan ada perkara-perkara yang perlu kita awasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila mereka berbelanja, mereka itu tidak melampaui batas, tidak boros dan tidak membazir, tidak melebihi had, dan juga tidak terlalu kikir, tidak terlalu kedekut, tidak kupik, tidak bakhil, tidak haji bakhil bin kedekut dan sebagainya. Wa kana baina dzalika qawama, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keduanya itu adalah sesuatu yang bersifat adil, maknanya bersifat tepat, ya. Qawam itu maknanya mengimbangi antara kedua-duanya. Maka ini adalah had yang telah diberikan dalam Islam. Begitu juga Allah Taala kata dalam ayat yang lain, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Jangan kamu jadikan tangan kamu terikat hanya di lehermu sahaja. Maknanya tak nak bagi langsung lah. Ini kadang-kadang ada kes saya dengar ada ni, ya. Isteri tu nak belanja apa-apa, kena tulis surat, kena buat proposal dulu kat suami luluskan dulu. Ini memang tak tahulah al-maqu' al-hayyun barangkali, tak tahulah apa benda, tapi gitulah dia punya kedekutnya tu. Dah macam syarikat dah. Macam syarikat ada family itu family ni jadi syarikat, jadi office pula family kan. Jadi jangan diletakkan, dibelenggukan di leher. Wala tabsutha kullal bas, jangan pula bebas bagi pula, bagi ikut suka, bagi ikut dan tak ada had dan sebagainya. Maka fataq'uda maluman mahsura, kamu akan terduduk dalam keadaan kecewa dan juga duka cita. Sebab apa? Sebab yalah, bagi ikut suka kan, tak ada peraturan dan sebagainya. Maka ini adalah perkara yang telah dititik beratkan dalam Islam. Jangan terlalu banyak, jangan melampau, tetapi jangan pula tak bagi langsung. Ke tengah-tengah tu perkara yang makruf lah, yang diketahui untuk kita lakukan, dan berkadar langsung dengan kita punya kemampuan. Benar. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Walaupun ayat ni memang fokus kepada suami dalam bab nafkah, hendaklah seseorang itu menafkahkan ataupun memberi infak, memberi nafkah sesuai dengan keluasan diri dia. Maknanya dia ada banyak tu je lah. Dia tak boleh tak boleh nak pergi lebih-lebih. Taklah kena sampai berhutang dan sebagainya. Benar. Pertama. Nombor dua, husnuzan terhadap orang lain memainkan peranan penting. Ya, betul, kita memang kena sentiasa husnuzan, terutama sekali dengan mukmin. Tetapi zaman mutaakhir ini bahaya juga kita husnuzan terlalu banyak juga. Kita kena ada something to reserve juga ya sebenarnya. Benar. Sebab hari ni orang boleh ambil kesempatan. Orang yang berkopiah, orang yang berserban pun boleh menipu. Apatah lagi orang yang ialah musang berbulu ayam, begitulah sebut musang menjanggut tu cerita Piramli ya. Musang berbulu ayam pun ramai mutaakhir ni. Benar. Jadi kita kena hati-hatilah dalam bab kita bermuamalah dengan manusia pada zaman yang penuh ujian ni. Benar. Kita kena lebih banyak ada perkara yang kita berhati-hatilah. Masya-Allah, sangat terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Minta maaf Ustaz, saya suara tak begitu baik dan naik ya. Suara saya dah lain dah pagi ni. Macam mana? Panas lepas tu puasa raya pula. Macam-macam dah. Suara lemah, suara panas. Jadi soalan saya begini Ustaz, kalau boleh ya. Ya, ya. Kadang-kadang dalam rumah tangga ni Ustaz, si suami ni dia ego sikit. Dan kadang-kadang dia ni baran sikit. Apabila silap sikit mengamuk. Ada rakan saya tu seorang cari wudu tak jumpa dalam peti sejuk, sepak pintu sampai tercabut pintu kerja. Jadi soalan saya, lepas tu dia sedar, dia mohon maaf balik semula. Apakah itu yang dikatakan beli jiwa ataupun menyeksa jiwa isteri? Jadi apabila lepas tu ulang balik sekali lagi, barang dia tak hilang-hilang jadi Ustaz. Jadi apa? Mohon pendapat Ustaz, pandangan Ustaz mengenai orang yang macam ini ni Ustaz. Bila marah mengamuk tak tentu arah, marah macam baran beria. Tapi bila dah sedar sejuk, dia mohon maaf balik, ulang balik semula. Betul. Jadi apakah status macam ini boleh dikatakan beli jiwa ke atau menyeksa jiwa pasangan tu? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang sangat baik. Kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada beliau insya-Allah, dan selamat Hari Raya juga kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid, dan kita akan terus kepada jawapan pada soalan daripada Tuan Haji Omar Abdul Majid. Silakan. Ya. Terima kasih pemanggil setia kita ni lah. Saya kira satu soalan yang cukup baik. Betul. Sebab ramai yang beranggapan apabila kita memohon maaf maka selesai. Betul. Sebenarnya kadang-kadang kita kena perhati ya, bahawasanya permohonan maaf itu hanyalah untuk menimbus kembali kesalahan yang kita lakukan. Dia bukanlah sesuatu yang kita kata on top of ataupun di atas perkara yang memang, contoh ya, macam kita nak sebut beli jiwa isteri ni, nafkah kita bagi cantik apa semua. Betul. Tiba-tiba ada satu ketika dan satu keadaan kita mungkin bagi hadiah dia ataupun kita puji dia ataupun sebagainya, bukan disebabkan oleh kesalahan yang telah dilakukan. Itu hanyalah sebagai sesuatu yang memohon maaf terhadap sesuatu yang telah kita lakukan. Itu tak ada apa tu sebenarnya. Itu bukan beli jiwa tu. Itu nak bagi break even balik je. Nak tebus balik saja kesalahan dia tu. Okey, itu untuk jawapannya. Cuma bab panah baran ni saya faham. Kadang-kadang memang lelaki bukan kadang-kadang ego, memang banyak ego lelaki ni. Ya. Dan panas baran ni memang betul lah dalam diri dan jiwa seorang lelaki. Cuma sepatutnya dengan umur meningkat, usia dan sebagainya, kita semakin matang. Benar. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, disebutkan dalam, kalau tak salah saya pernah baca hadis ini dalam tafsir Ibnu Katsir, man katama ghaizan wa huwa yastati'u an yunaffidahu, sesiapa yang menyimpan, menyeka kemarahan dia dan dia mampu untuk melaksanakan kemarahan ini. Kes budu tak jumpa, sepak pintu peti ais. Pernah ada pasangan bercerai sebab apa? Salah picit ubat gigi. Yang suami picit daripada bawah, yang isteri main picit merata, kan? Sebab yang tak masuk akal. Sebab yang tak masuk akal. Jadi benda-benda yang picisan, kecil-kecil macam ni, benda yang simple-simple macam ni, yang menyakitkan hati, hatta perkara yang besar. Kalau kita tengok kepada Nabi SAW sendiri pun, dalam hadisatul ifki, kerana peristiwa al-ifk yang mana dituduh Aisyah itu melakukan onar ataupun melakukan maksiat dengan seorang sahabat. Bila mana berita itu disampaikan kepada Nabi, apa tindakan Nabi SAW? Ada Nabi mengamuk, hayun pedang sana sini? Tak. Nabi duduk relax, Nabi bertenang. Walaupun perkara itu cuba untuk diuruskan oleh Abu Bakar, Nabi kata tak, aku akan tunggu wahyu dari Allah. Aku tunggu jawapan dari Allah. Aku tak tahu benda ni. Aku manusia, aku lemah, aku tak tahu. Jadi Nabi SAW begitu sabarnya baginda. Bukan takat itu orang yang tarik ridak Nabi sampai berbekas. Semuanya itu menunjukkan betapa Nabi seorang yang sangat penyabar. Dan ada ketika Nabi marah. Betul. Ada ketika, contoh bila tengok seorang sahabat lelaki memakai rantai ke ataupun emas di tubuhnya, maka Nabi ambil, Nabi rampas benda tu sebab benda tu benda haram. Betul. Yang perlu dicegah seketika itu.
Kena pada tempat dia. Kena pada tempatnya. Jadi dalam hal ni, siapa-siapa yang boleh marah lalu dia tahan kemarahannya, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada dia pilihan untuk dia pilih di mana sahaja, siapa sahaja bidadari syurga yang dia kehendaki. Masya Allah. Allah bariskan semua, pilih mana kamu nak. Allah Akbar. Jadi ini adalah satu benda yang sangat besar lah, terutama kepada orang lelaki. Kita ni beli jiwa adalah salah satu daripada aspek yang kita sebut tadi adalah emosi. Dan emosi ni, kalau kita tengok Nabi SAW, dia jaga emosi setiap isteri dia. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW lepas subuh Nabi akan berzikir sehingga naik matahari, kemudian Nabi solat, kemudian Nabi balik, dan dalam perjalanan pulang itu Nabi akan ziarah isterinya satu persatu dan Nabi akan cium mereka. Sampailah ke rumah yang Nabi giliran hari itu, Nabi akan duduk kat situ lah. Okey, itu subuh. Waktu asar pun Nabi buat benda yang sama. Nabi akan pergi, Nabi bagi salam. Tadi yang subuh tadi Nabi bagi salam dan Nabi doakan. Tapi pada waktu asar Nabi akan keluar dan juga pergi setiap rumah isteri dia dan Nabi akan cium mereka. Masya Allah, tabarakallah. Ini proses, kata Ibnu Hajar, pagi doa dengan bagi salam, bercakap, petang duduk sembang, beli jiwa. Ni cerita beli jiwa. Maksudnya Nabi SAW sangat menjaga emosi antara isterinya. Lebih-lebih lagi dekat mana tahu? Ada satu ketika Nabi dijemput untuk pergi satu tempat, satu kenduri lah. Orang tu kata, ini makanan kamu, ini makanan Aisyah. Dia kata tak. Kita tak. Allah. No. Sekali lagi jemput, ni makanan kau, ni makanan Aisyah. Tak. Sampailah kali ketiga dia kata, ini semua untuk kamu. Baru Nabi makan. Maknanya dia tak akan bezakan antara suami dengan isteri. Maknanya setiap event tu mesti sama. Maknanya ini jaga emosi, jaga air muka, jaga emosi, jaga ini semua benda-benda yang memang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita supaya dapat kita contohi dan kita amalkan dalam kehidupan. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, saya mewakili para suami di luar sana nak bertanya pada Ustaz, tapi sebelum saya tanya pada Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan munakahat beli jiwa. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebelum kita berehat tadi, saya ada soalan yang nak diajukan pada Al-Fadhil Ustaz, dan saya mewakili kepada semua para suami di Malaysia ini khususnya, yang mana kita faham bila kata bab beli jiwa ni dia ada dua kategori, yang dibeli jiwanya dan yang membeli jiwanya. Jadinya kita ni ambil konteks sebagai seorang lelaki yang membeli jiwa ni Ustaz, kadang-kadang kebanyakannya lah tipulah kalau kita kata kita beli jiwa tu tak ada intention ataupun niat dia sebalik nak beli jiwa tu. Jadi adakah di dalam Islam beli jiwa itu perlu dengan keikhlasan yang betul-betul tinggi keikhlasannya, ataupun memang boleh dibolehkan untuk kita beli jiwa atas sebab yang lain? Maksudnya malam ni kawan kita ajak, Man, ngeteh dulu malam ni Man. Yang bini dah kata dah, abang jangan keluar malam ni. Kita pun cari jalan, kita membelilah hadiah dan materialistik dan sebagainya. Adakah perkara-perkara ini dibolehkan ataupun tidak dipersilakan? Okey, baik. Yang pertama sekali, apabila rumah tangga ini perlu dibina di atas dasar kejujuran. Benar. Dan isteri tu pun tahu sebenarnya yang kita buat tu memang nak beli lesen lah tu. Pasti ada something lah. Kecuali kita ni tahap maulana lah dia sebut gurau sama orang lelaki ni. Bahasa-bahasa orang lelaki tu tahap maulana, tahap wali, dia tak ada apa-apa, dia boleh keluar saja. Tapi ini satu benda yang bagus soalan ni. Tak kira lah apa yang kita buat. Contohnya kita beli isteri apa-apa benda yang bersifat materialistik dan sebagainya.
Tetapi inilah yang dilakukan, bukan ini yang Nabi buat. Nabi buat ni bukan ada intention apa-apa. Betul. Nabi SAW buat benda-benda ni, semua benda yang Nabi buat yang direkodkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi fa idza sami'a an-nida aw sami'a al-adhan kharaja. Nabi SAW sentiasa sahaja membantu dalam urusan rumah tangga. Household chores, maknanya benda-benda yang dibuat di rumah, kerja-kerja rumah, sapu sampah, kemas rumah, angkat sampah ni, benda-benda yang menyampah orang lelaki nak buat ni. Orang lelaki kata tak macho aku ni angkat sampah, nampak macam kuih kontrol. Tak. Benda-benda yang kita buat di rumah itu adalah perkara yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi tolong uli, tepung dan sebagainya. Pernah satu ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah, tengok pembantu dia tidur, anak dia Fatimah tidur, isteri dia semua tidur. Lepas tu cucu dia nak minta susu. Nabi sendiri pergi buatkan. Nabi pergi perahkan susu untuk cucu dia. Untuk orang yang dia kasihi. Benar. Tak ada pun Nabi kata, bangun, pergi buat cucu. Tak ada. Nabi SAW buat sendiri. Dan begitu juga Nabi disebutkan, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'mal ma ya'malu ar-rajulu rijal fi buyutihim. Nabi SAW dia jahit baju dia sendiri, kasut dia kasut dia sendiri. Kemudian dia buat apa yang lelaki buat di rumah. Biasanya lelaki buat apa? Kalau benda rosak, paip rosak, lakilah yang baiki. Betul. Kan elektrik ke apa-apa semua, lakilah yang pergi dulu. Jadi hero dalam rumah tangga. Yang ni Nabi buat sebab apa? Apakah sebab Nabi nak pergi keluar berdakwah? Tak, keluar dakwah tu isteri dia tahu. Tetapi dalam kesibukan Nabi berdakwah, nampak pagi petang. Tadi kita sebut kan, bagaimana dia memberikan masa. Kalau kita buat semua benda tu, tak payah ceritalah nak beli jiwa dengan emas pulut dakap ke, lemang pulut lemang daun lerek ke apa ke, butir nangka ke lipan lah, namalah apa pun, tak perlu. Sebab apa? Sebab isteri tu dah puas hati dah dengan servis seorang suami di rumah. Yang ni baru level Maulana sungguh ni. Maksudnya dia tak payah nak beli jiwa dah, maknanya dia dah tahu dah. Suami dia buat kerja dia di rumah, okey, layan anak-anak cukup masa dengan suami, orang Kedah kata merampui, tak tantrum dan sebagainya. Maka sebab itulah kita ni kena bahagi masa. Ini tidak, orang lelaki ni asal boleh nak lepak dengan kawan, futsal lah, badminton lah, saya sebut semua ni. Yang mana futsal saya tak main, saya main badminton takraw, bola tampar je ni. Badminton takraw, bola tampar lah, basikal lah, whatever lah, semua. Kadang-kadang masa tu lebih banyak daripada masa dengan keluarga. Betul. Itu yang lebih difokuskan. Maka ini adalah salah. Maksudnya salah prioriti. Okey, salah prioriti. Bukan tak boleh nak buat semua benda tu. Betul. Tetapi apabila kita dah berkahwin, majoriti tanggungjawab kita tolak tepi hal kerja. Contoh kita nak kena keluar mencari kerja dan sebagainya. Sudahlah kita sibuk mencari rezeki. Dalam masa yang sama kita juga nak sibukkan diri lagi dengan kawan-kawan. Berbanding dengan keluarga yang seharusnya diberikan perhatian. Itu tanggungjawab yang Allah Ta'ala akan tanya kita. Bukan Allah tanya kamu riding semalam dengan siapa. Jadi ceritanya bukan saya kata tak boleh langsung. Betul. Tapi ada orang bila riding, dia riding juga. Tapi dia riding seorang-seorang. Tak semesti dia riding dengan kawan. Bila riding dengan kawan, banyaklah cerita dia. Banyak cerita, banyak ni. Bukan tak galakkan ya, sahabat-sahabat jangan marah pula saya sebab dia kata ustaz tak riding tak boleh. Saya riding jugalah, tapi walaupun basikal dah lama tersimpan kan. Ala kulin, benda yang kita buat tu biarlah kita buat kerana tanggungjawab. Barulah datang yang lain tu. Amanah kita. Amanah kita tu. Yang tu yang harus kita utamakan. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mak Wasni dan Dai Pami Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh Skudai Ya. Baik Tuan Haji. Haji. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah baik. Selamat Hari Raya lah. Selamat Hari Raya juga Tuan Haji. Panel begini. Ini dengan izin contohnya Ustaz ya. Dalam cerita P. Ramlee, Bapa Bujang Lapuk Ustaz. Ya. Dia ada Habah Abdi dijual lelong dan dijual oleh P. Ramlee. Okey. Itu Sarimah lah masa tu kan. Jadi kalau jiwa dia dah beli, maknanya ni P. Ramlee dah beli. Kemudian dia tak nak ikut kata penjual, maknanya dia dah kena beli, ikutlah apa jadi. Jadi dia engkar.
adakah macam mana Ustaz kalau dia maknanya dia tak nak ikut perintah daripada Ramli, dia lari ke macam mana? Tapi Ramli dah beli. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Orang yang macam ini, pakai contoh aja lah dengan itu Ustaz ya. Adakah orang yang macam ini dikatakan tak nak ikut perintah salah ke ataupun macam mana ya? Nak minta pandangan Ustaz sambil ini. Itu sajalah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinun atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Saya pernah baca satu ulasan, satu buku lah yang dibuat ulasan mengenai filem-filem P. Ramlee ya. Ulasan yang bersifat akademik ya sebenarnya. Menarik ya buku tu. Banyaklah yang disebutkan tentang bagaimana P. Ramlee menggarap elemen-elemen yang berkaitan dengan sosial. P. Ramlee kritik sosial dalam filem-filem dia, dan bagaimana dia bawa isu-isu yang berkaitan dengan orang kaya, dia bawa isu-isu yang berkaitan dengan kebakhilan, dia bawa isu-isu yang berkaitan dengan realiti masyarakat, sanggup menipu atas nama kemiskinan dan sebagainya, sandiwara dunia, macam-macam lah kan. Jadi cuma bab yang beli orang sebagainya itu barangkali P. Ramlee nak menunjukkan bahawasanya aspek yang lain, kalau manusia ini dah hilang harga diri, maka mudah sangat untuk diperdagangkan. Betul. Dan mungkin barangkali P. Ramlee nak bawa isu zaman-zaman dulu, ada hukum fiqahnya, jual beli hamba sebagainya kat situ. Tapi kita tak nak pergi kepada situlah. Kalau dalam aspek perhambaan, ar-riqah dulu, memang hamba itu perlu menuruti setiap kata tuannya sebab dia dimiliki ya. Itu dalam bab yang berkaitan dengan perhambaan. Tapi suasana hari ini tidak begitu. Isteri bukan hamba kita. Itu kena ingat nombor satu. Isteri is not our slave. Betul. Dalam segi apa pun, dia adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Istausu bin nisa, kata Nabi, hendaklah kamu berwasiat dengan baik kepada orang perempuan. Fa innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu khuliqat min dhila'in, dia dijadikan daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'i fi dhila'i a'lahu, dan yang paling bengkok sekali tulang rusuk paling atas. In dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu cuba nak meluruskannya, kamu akan patahkan dia. Kalau wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kamu biarkan dia memang akan sedia bengkok dah. Okey, maka istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi SAW. Pesan-pesan dengan kebaikan kepada orang perempuan. Lepas sembahyang raya, kenapa Nabi SAW waktu solat hari raya Aidil Adha ke Aidil Fitri, Nabi suruh kumpulkan nisa semua, huyat, nufasa semua. Orang yang haid, orang yang nifas datang juga dengar. Dulu Nabi buat bukan di masjid, Nabi buat di tanah lapang, solat raya kan. Kalau kita pergi ke Madinah tu, kawasan yang berhampiran dengan Masjidul Rumamah, ada satu masjid yang bila Nabi lalu tu ada awan melitupi Nabi SAW. Di kawasan itu, maka di situlah selalunya Nabi melakukan solat sunat hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha bersama-sama dengan sahabat-sahabat. Dan Nabi jemput yang perempuan, kalau yang haid tak boleh datang sembahyang, datang dengar khutbah. Tujuannya Nabi nak berpesan-pesan dengan kebaikan kepada wanita. Benar. Okey, rifqan bil qawarir, kata Nabi SAW. Apa nama tu, hendaklah berlembut dengan bekas kaca. Hati perempuan ni bekas kaca. Saya yang bercakap ni pun bukanlah manusia yang terlalu perfect ataupun bukanlah manusia yang sempurna. Banyak pun salah saya terhadap isteri saya, terhadap anak-anak dan sebagainya. Anak-anak zaman hari ni pun komplain, abah pun buat macam tu. Memang dia komplain lah. Tapi kita kena terima bahawasanya itu kesalahan kita, dan kita kata tak apa, jom kita sama-sama betulkan. Betul. Okey. Jadi dalam hal ni, isteri bukanlah sebagai satu manusia yang hamba kita. Dia ada hak untuk dia bercakap sesuatu yang dia tak puas hati. Dia ada hak untuk dia menyuarakan. Dia ada hak untuk dijaga dari sudut emosi dan sebagainya. Maka ketaatan seorang isteri kepada suami selagi mana tidak melanggar perkara-perkara yang bersifat ma'ruf. Maksudnya segala yang ma'ruf okey, segala yang dinasihatkan ataupun disuruh kepada mungkar, malam yu'mar bi maksiyah fala ta'ata wala sam'a, kata Nabi SAW. Kalau dia tulis maksiat, tak boleh dengar, tak boleh taat. Itu saja. Ada sifat tolak ansur di antara suami dan isteri. Masya-Allah, sangat terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook,
daripada Izzara Zulaika. Soalannya, bagaimana keutamaan bagi seorang isteri dalam membeli jiwa sekiranya berhadapan antara ibu bapanya dan suaminya? Yang manakah perlu keutamaannya, perlu diutamakan? Bagaimana untuk keseimbangan dalam membeli jiwa di antara mereka agar ukhuwah kekal terjalin? Terima kasih kepada saudari Izzara Zulaika atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil. Ustaz, silakan. Dalam hal ini saya nak balik kepada rukun kalau yang digariskan oleh Al-Imam Hasanul Banna rahimahullah, dipanggil Arkanul Usrah, rukun-rukun usrah. Walaupun rukun usrah itu dinisbahkan kepada keusrahan ataupun kekeluargaan dalam bentuk jamaah, dalam bentuk persatuan Islam dan sebagainya, tetapi ia juga boleh diaplikasikan dalam usrah muslimah, iaitu keluarga muslim. Antara rukun yang utama adalah 3, iaitu at-ta'aruf, at-tafahum wat-takaful. Ada 3 ya. Yang pertama sekali ta'aruf, saling kenal mengenal antara satu sama lain. Yang kedua at-tafahum, faham memahami antara satu sama lain. Dan yang ketiga at-takaful, saling lindung melindungi, ihsan, mawaddah, rahmah, belas kasihan, semuanya terkandung dalam at-takaful. Dalam semua itu ada satu part yang paling besar sekali, iaitu disebut sebagai at-tadhiyah, iaitu pengorbanan. Okey. Dalam part ni pertama sekali kena kenal karakter seorang isteri. Bila dia berkahwin, ibu bapa dia kena faham. Ini nombor 1. Betul. Ibu bapa dia sendiri kena faham dulu, at the first place. Sama macam mak bapak dia juga dulu waktu berkahwin. Ibu bapa dia kena faham bahawasanya keutamaan seorang isteri itu daripada suami dia. Betul. Ini benda yang telah digariskan. Benar. Kita kena faham benda ni dulu. Dia panggil default setting. Selalu orang tak faham default setting ni yang bahaya ni. Betul. Dia suka masuk ikut tingkap, dia tak masuk ikut pintu. Pintunya tak buka dulu, dia buka tingkap, tengok rumah daripada tingkap, tak kena, padahal kena masuk ikut pintu. Betul. Baru kita tahu, rumah ni macam ni, luasnya begini, begitu dan begini. Kalau masuk ikut tingkap, dimensinya lain. Betul. Maka dia kena faham dulu apakah karakteristik seorang perempuan apabila dia berkahwin. Betul. Antara karakteristik, benda yang dia kena faham, background yang kena faham, asas yang kena faham adalah memahami bahawasanya itu adalah tanggungjawab dia, nombor 1. Datang yang kedua, bila dah kenal dia punya itu, barulah datang kefahaman. Seek to understand then to be understood. Kena memahami sebelum difahami. Betul. Ni da'i fahmi hari ni. Jadi cerita dia, maksudnya kita kena faham dulu konteks tu. So apa saja yang dibuat oleh anak itu, katalah anak itu anak perempuan, bila dia mentaati suami dia, itu hasil didikan ibu dan ayahnya yang baik. Dia kena faham yang tu. Itu nombor 1. Dan si suami pula, ni kita bicarakan, saya selalunya saya tidak suka memangsakan orang yang berhadapan dengan konflik. Siapa Betul. yang berhadapan konflik ni? Perempuan tu lah. Betul. Isteri tu. Okay, saya tak suka memangsakan dia. Tetapi kita kena pergi kepada pihak yang kena lebih dahulu memahami. Betul. Suami pula kena faham bahawasanya dia adalah seorang anak. Meskipun dia mempunyai tanggungjawab kepada suami, kalaulah suami itu boleh melepaskan ataupun boleh menggugurkan, ataupun suami redha dengan dia telah pun memberi keutamaan kepada keluarga dia, salahkah kiranya suami itu membenarkan dia menyantuni kedua orang tua? Sebagai dia tu seorang anak, sebab suami hang pun anak orang juga. Betul. Dan sebagaimana kamu kama tadinu tudan kama tuhibbu an antu'amal, sebagaimana kamu suka orang bermuamalah dengan kamu, begitulah fa'amilin nas, begitu kamu bermuamalah dengan orang sebagaimana kamu suka kalau kamu dilayan begitu. So dekat sini kita ada give and take. Kita ada tolak dan ansur. Jangan sentiasa tolak, jangan sentiasa beransur-ansur. Kita kena ada dua-dua. So kedua-dua ni kena faham. Jadi apabila dua-dua ni faham, maka baru senang yang tengah tu nak buat kerja. Okey, nampak? So kalau dari sudut orang perempuan, yes, keutamaannya kepada suami, maka dia beri layanan yang terbaik kepada keluarga dia, suami dia, jangan abaikan tanggungjawab dia. Maka ketika itu dia minta izinlah, bang, mak ayah saya boleh tak saya santuni? Jadi dalam hal ni kefahaman itu sangat perlu. Two-way communication. Two-way communication. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, munakahat beli jiwa. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan komen di Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, daripada Muhammad Aizul Amir. Soalannya, bagaimanakah cara yang terbaik untuk membeli jiwa orang bukan Islam agar tertarik dengan agama Islam? Terima kasih kepada saudara Muhammad Aizul Amir atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, dalam hal ni soalan ni juga bagus untuk kita santuni dan juga kita tekuni. Bila kita nak Islam ni, kalau kita lihat bagaimana keadaan Nabi SAW, tidak ada contoh yang terbaik melainkan daripada Nabi SAW. Bagaimana baginda menyantuni kawan dan lawan. Kalau kawan tu lagilah. Betul. Dengan sahabat-sahabat, Nabi pernah duduk baring di ribaan Abu Bakar. Subhanallah ya. Kalau berjalan tu Nabi akan berpegangan tangan dengan sahabat-sahabat kita. Kalau pegang tangan, orang cakap Bangla. Kan? Bangla babe, pegang tangan. Ataupun orang cakap yang lain tu lah. Sebab budaya tu tak disuburkan dalam kita. Betul. Okay. Apatah lagi dengan lawan. Sebab Nabi tegas ketegasan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana di medan perang. Dan kadang-kadang di medan perang pun Nabi tunjukkan ihsan. Betul. Bila mana seorang Nabi pesan kan, suatu Fathu Makkah, kalau orang datang minta, kalau disebut nama Allah dan dia berlindung atas nama Allah, kamu haram kamu bunuh dia. Betul. Maksudnya sampai begitu sekali, kamu kena tahan pedang kamu tu. Jangan kamu teruskan. Jangan dihunuskan. Maknanya ini adalah satu perkara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi Nabi SAW menunjukkan akhlak yang baik. Saya teringat satu peristiwa di mana ada seorang lelaki tua yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia ni orang Yahudi kalau tak silap saya. Lalu Nabi buat apa? Nabi mempersilakan dia duduk, tetapi bukan sekadar itu. Nabi pergi ambil satu macam bantal ataupun cushion. Dia ambil cushion yang Nabi ada di satu tempat, Nabi letak di tempat duduk tu, Nabi minta dia duduk di atas cushion tersebut. Bagi selesa betul. Bagi selesa. Ini adalah akhlak yang memang tip-top yang Nabi SAW tunjuk. Tadi kita cerita seorang Arabi, seorang Arab menarik ridak Nabi SAW, lalu berbekas di leher. Sayyidina Umar datang, ni orang ni memang nak kena, kepalanya harus terpisah daripada Sayyidina Umar dengan ketegasan dia. Tapi Nabi kata tak payah, tak apa, biarkan dia. Kemudian datang lagi Arabi, seorang Arab Badui kampung, datang meminta Nabi, a'tini min malillahi alladhi a'taka, bagi kepada aku harta yang Tuhan bagi kat kamu. Aku tak nak harta kamu, aku nak harta Tuhan. Ni minta harta Baitumal ni. Minta harta zakat perbendaharaan Islam lah maksudnya. Nabi bagi. Sampai disebutkan, diriwayatkan sampai hampir 100 ekor unta sebagainya. Maknanya banyak. Dia tu ketua cawangan lah, macam-macam nak jaga kan. Ketua kampung, pengulu sebagainya. Nabi bagi semua. Dia mengucapkan satu ucapan yang tidak terlintas di minda sesiapa pun ketika itu. Wallahi. Kan? Aku demi Allah, disebut demi Allah. Ni biasa orang Arab, Badui, Arab jahiliah sebut demi Allah. Demi Allah, dia ni tadi, aku datang dalam keadaan dia adalah manusia paling aku benci. Tetapi aku pulang, dia adalah manusia paling aku kasihi. Okay, bagaimana Nabi menyantuni. Dan kita adalah orang yang betul, kita adalah orang yang kita bagus dalam kita beramal, dalam kita sendiri ritual Islam, solat, puasa, zakat sebagainya, kita bagus. Tapi apabila menunjukkan kualiti seorang Muslim kepada orang lain, kita gagal. Betul. Kebanyakannya kita gagal. Betul. Berapa ramai orang yang bukan Islam pernah memuji bila bersahabat dengan kita. I sukalah kawan dengan you, Fahmi, sebab you a good Muslim. Betul. Kan? I tengok tak ada dekat orang lain. Berapa ramai orang yang boleh cakap macam tu dengan kita. Betul. Berapa ramai orang yang terpegun dengan keikhlasan kita, ketekunan kita, keprofesionalism kita di tempat kerja. Misalnya,
I suka lah you. You buat kerja tak ada tangguh. You buat kerja tip top. You bila buat satu-satu you jaga tau. You kalau ni you tengok, you take, you jaga risk, you jaga ni, you jaga supaya komitmen you berapa banyak. Dan berapa banyak yang orang kata, alah you pun sama lah macam I. Kan? Setengah-setengahnya boleh komen. Saya pernah terima satu komen daripada bos yang berbangsa Cina, yang bukan Islam. Dia pernah minta saya sebut dalam ceramah. Dia kata, Ustaz tolong ceramah. Saya punya staff, dia semayang Zuhur lewat. Allahu Akbar. Dia nak dekat asar baru semayang. Dia tadi dia bersembang, dia buat kerja, dia tak buat kerja, dia bersembang, dia semayang Zuhur lewat. Kemudian dia campurkan sekali dengan asar. Dia ingat asar tu dah awal dah cantik. Rupanya Zuhur dia lewat. Asar tu jamak suri tu. Dia buat benda tu. Kemudian you bagi. Sebab bagi I kalau dengan dia punya Tuhan pun dia boleh tipu itu macam dengan I lagi dia boleh tipu. Nampak? Jadi hal macam ni kita kena jaga. Sebab apa? Sebab Islam itu akan terpancar daripada akhlak kita. Betul. Orang tak akan tengok Islam daripada... Orang kalau baca Islam dengan buku, orang akan tertarik. Memang confirm. Buka Quran, buka hadis, orang akan mudah tertarik dengan Islam. Tapi orang benci Islam sebab apa? Sebab tengok orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Akhlak kita tak menggambarkan dengan akhlak Al-Quran. Nah, inilah yang disebut dan dirisaukan oleh Mahmud Abduh ataupun Syekh Muhammad Abduh dalam tulisan-tulisannya. Dia kata, aku pergi negara Islam, aku tak jumpa Islam. Tetapi aku pergi negara kafir, aku temui Islam di negara kafir. Wa'alaikumsalam. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Azlin Sufian dari Beranak. Masya Allah. Apa khabar Puan Azlin? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya ya. Selamat Raya. Selamat puasa pada yang senang. Baik-baik insya-Allah. Jadi soalannya Puan Azlin. Adakah konsep peristiwa ni termasuk dalam perbuatan membodek? Dan bagaimana yang dikatakan peristiwa ini dari sudut yang positif? Itu saja soalan saya. Baik Puan Aziz, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi Ustaz, ini perkara biasa yang kita dengar Ustaz. Biasa kita dengar kan, beli jiwa dan membodek. Mungkin Puan Azlin memfokuskan dari sudut institusi. Barangkali. Sebab kemungkinan sebab kita biasa tengok orang ada memberikan sesuatu ataupun memberi hadiah sesuatu tetapi mengharapkan pangkat, mengharapkan imbuhan daripada bos dan sebagainya. Adakah perkara-perkara sebegini dibolehkan? Pertama sekali, kadang-kadang kita selalu nampak perkara ni dari sudut orang yang membodek itu. Betul. Ataupun orang yang melakukan proses pembelian jiwa. Tapi sewajarnya kita melihat kepada yang ingin dibeli jiwanya, iaitu bos. Okey. Bos ni dia kena alert lah. Betul. Okey. Staff dia ni buat tujuannya apa? Memang betul lah. Tapi secara adilnya, manusia memang susah nak adil. Tapi secara adilnya bos ni kena tengok. Dia kena apabila dia melihat, dan itu susah jadi ketua dan jadi pemimpin ni sebenarnya. Dia bukan satu urusan yang senang. Kena bijak, kena mempunyai emosi yang sangat kuat dan stabil, kena mempunyai kekuatan minda yang sangat hebat. Kita kena banyak membaca, kita kena banyak bergaul supaya ada pengalaman-pengalaman yang kita boleh ambil daripada orang lain, daripada pergaulan dan sebagainya. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab apabila dia suka berfalsafah sebenarnya. Bila dia bersembang dengan adik dia, dia suka bersembang dengan adik dengan abang dia. Dia kata, apabila aku melihat unta-unta ini, aku melihatnya sebagai manusia. Nak menguruskan manusia, okey? Nak menguruskan manusia, dia ada seni. Bila seni mengurus unta tu ada seni dia, bagi apatah lagi seni mengurus manusia. Maknanya mengurus manusia ni bukan satu benda yang senang, bukan semua orang ada talent ni. Betul. So bos ni dia kena bijak, dia kena bijak, mengenal pasti. Ni staff ni bodek ke apa? Sebab apa? Sebab dia kena tengok. Walaupun kadang-kadang nampak staff ni memang bagus kerja dia. Betul. Tetapi bagus kerja belum semestinya menepati
kehendak pekerjaan. Hmm. Kita kena tengok ada yang mungkin dia bagus tapi caranya salah. Betul. Maka kita tak boleh naikkan orang yang macam ni sebab Benar. apa? Dia naik dengan cara yang salah. Tapi kalau dia menilai, dia harus menilai dengan penilaian yang tepat. Barangkali perkara ni boleh kita sambung sebab nampak gaya macam nak kena berhenti. So kita sambung selepas ni insya-Allah. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sudah berada di penghujung di siaran TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki siaran di TV9. 30 minit lagi di siaran TV9 bersama dengan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada hari ini, munakahat beli jiwa. Jadi sebelum kita berehat seketika sebentar tadi, kita ada pertanyaan daripada Puan Azlin dan kita nak sambung jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan bagaimana seorang pemimpin nak menilai anak buah dia. Macam mana kita nak tahu yang sama ada pekerja kita ni nak bodek kita ataupun memang betul-betul ikhlas nak bagi hadiah pada kita. Silakan Ustaz. Baik. Kadang-kadang ialah perkara ni pun kena ada dia punya orang kata apa, peraturan-peraturan dia. Ada indikator dia. Ada indikator dia yang mana indikator tu pun telah diberikan oleh badan-badan yang berautoriti dalam hal ni. So indikator tu kita tengok. Okey. Kalau benda-benda tu macam menepati indikator tersebut, kita tahulah. Ini memang cerita lain ni. Tapi apa-apa pun kita tengok dari sudut cara kerja dia. Dan kita boleh ada, antara lain kita boleh ada peer to peer assessment. Ini dalam management lah. Peer to peer assessment ni maknanya bukan kita yang assess dia, kawan kita. Mungkin kalau kita level pengurusan, kawan kita daripada pengurusan yang lain yang assess dia, ataupun orang yang sama dengan dia assess dia. Kita tengok dan kita timbangkan benda tu sebab memang susah sebenarnya, memang susah. Kadang-kadang bila kita dah bagi rupanya naik jawatan, ini rupanya belang dia dah nampak, ataupun dia punya wajah sebenar dah kelihatan. Rupanya dia ni malas, tapi dia tunjuk je dekat aku kata dia rajin. Contoh begitulah. Tapi apa-apa pun itu adalah perkara yang harus seorang ketua tidak mudah terpengaruh dengan dia. Seorang ketua tak boleh terpengaruh dengan hadiah ke, dengan apa ke, pujian ke, manis mulut ke sebagainya. Dia mesti tengok kepada profesionalism. Ini adalah perkara yang harus ada dia punya apa kita panggil kena ada red flag tu lah. Mana tu tengok ni red flag, dia tahu ni dah ni ada tak boleh. Ada line merah dia. Ada line merah dia. Okey. Masya-Allah, sangat baik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, biasa kita dengar beli jiwa. Beli jiwa ni di kalangan para suami. Ya. Tetapi ada juga kalangan kaum suami ni kan. Saya mewakili juga kaum suami kan. Yang kadang-kadang dia tak beli jiwa. Kadang-kadang kan bila pergi ride atau pergi mengetih malam, kawan-kawan tanya, kau boleh berkeluar malam ni? Dia kata, beras kita beli. Biasa kita dengar beli jiwa, tapi kita juga dengar perkataan beli ni beras. Beli beras, beras kita beli. Jadi apa pandangan Ustaz? Silakan. Okey, saya juga mewakili suami lah yang bukan sahaja membeli beras, tapi saya masak juga beras tu. Masak beras tu dengan lauk-lauk yang sekali. Jadi kami geng ayah masuk dapur. Saya dah ada satu kumpulan yang tak rasmi namanya Gamat. Geng ayah, geng abah-abah masuk dapur. Okey. Apakah geng ni geng nak menggantikan GTB, geng takut bini dan sebagainya? Tak ada. Sekadar gurauan kita pada pagi hari ini. Cumanya beras kita beli, ini memang ungkapan yang mungkin nampak macam joke lah. Bagi saya boleh terima tu sebagai joke, tak ada masalah. Kita boleh terima sebagai joke. Tapi kalau you tak beli beras, you berdosa tau. Betul. Itu you punya tanggungjawab. Benar. Jangan bangga dengan tanggungjawab sebab tanggungjawab ni
nak ke tak nak ke, you kena buat. Betul. Okey, sebab you akan dipersoalkan, awak akan dipersoalkan, kamu akan dipersoalkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Mas'ul apa maksudnya? Kamu pemimpin dan kamu akan ditanya, dipertanggungjawabkan, dihisap, dikira dengan apa yang tanggungjawab yang kamu pegang. So itu adalah tanggungjawab nafkah. Memang kena bagi. Disebut dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili menarifkan, dia kata apa? Taufir kulla mutatallabatil hayati laha wa li auladiha min ma'kalin wa mashrabin wa mabitin wa sihha wa ghairu dhalika mimma yastawjibu istimrar al-hayah. Apa maksudnya? Menyempurnakan semua tuntutan-tuntutan kehidupan bagi seorang isteri dan juga anak-anak yang berada dalam rumah tangga, dari sudut makanan. Makanan tadi beli beras kan? Minuman, kita beli beras, kita bayar kuku. Tersebut pula dah. Kita bayar teriklan pula. Kita bayar penapis air, sebagainya. Wa mashrabin, wa mabitin, rumah, tempat tinggal, wasihah, kesihatan. Betul. Nampak? Aspek kesihatan. Dan wa ghairu zalika, dan semua benda yang mewajibkan kehidupan itu boleh dilangsungkan. So itu janganlah kita bangga sangatlah. Walaupun beras kita beli, memang mu beli beras. Tapi beras hak mu beli tu tanggungjawabmu. Hak mu kena tanya tu kalau mu tak beli. Gitu. Tu kalau beras kita beli, beras beli murah. Belum cerita beras. Beras mahal. Belum cerita beras mahal lagi. InsyaAllah. Allah Akbar. Sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Ram Deseru, Facebook. Soalan daripada Facebook. Soalannya, perlukah memberi sesuatu hadiah demi membeli jiwa anak-anak agar patuh perintah ibu bapa? Dalam situasi yang bagaimana dan bilakah waktu sesuai untuk membeli jiwa anak-anak dengan memberi sesuatu hadiah walaupun bagi ibu bapa yang kurang kemampuan? Terima kasih kepada Ram Deseru atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Saya ingin menarik perhatian kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Dia tengok ayat ni, kita boleh faham sebenarnya konteks dia. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, orang yang nak belanja tu, dia nak infak tu, dia berbelanja mengikut kadar kemampuan dia. Sesiapa yang disempitkan ataupun ditakdirkan Allah akan rezekinya setakat itu, maka dia kena belanja sekadar yang Allah rezekikan. Betul. Bukan dia kena beli benda yang bukan dia mampu, okey? Benda yang dia tidak mampu. La yukallifullah, Allah Taala tidak memberati seseorang kecuali apa yang Allah Taala berikan kepada dia sahaja, dan dengan itu Allah akan menjadikan selepas kesukarannya itu kesenangan. Nampak Ayat tu dia bukan berhenti kat situ je. Yang Allah kata belanja setakat kamu mampu. Tak. Tapi dia ada ending dia. Apa ending dia? Lepas susah ni Allah akan bagi senang. Betul. Maksudnya, time kita susah, kita belanja ikut kemampuan, lepas tu Allah bagi senang. Betul. Dah faham Bukan waktu tu kita usaha juga bagi, itu dia panggil spoil. Dia akan spoilkan budak tu. Budak tu akan rasa ada hadiah je dia taat. Maknanya ketaatannya tu tak genuine. Ketaatannya tu tidak asli. Ketaatannya tu hanya ketika mana dia diberi hadiah. Ada sesuatu sahaja barulah dia sepatutnya. Ketaatan seorang anak tu bukan cerita hadiah, bukan cerita sebab hadiah. Sebab mak bapak dia tu melahirkan dan itu sahaja pun belum tentu terbalas lagi. Seorang anak tu nak memberikan ketaatan kepada kedua ibu bapa. Bila ikut ayat ni, insya-Allah itu yang Allah janji. Saya ja'alu. Maknanya lepas daripada buat itu, Allah akan. Maknanya ayat ni berlaku apabila kita menuruti sistem Allah. Selepas daripada itu, akan ada implikasi dia. Ada kesan dia. So implikasi dia adalah lepas yang susah Allah bagi senang. Akan ada kesenangan. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Fahmi dan Ustaz. Ya, siapa di sana? Soalan siapa begini, soalan saya. Bagaimanakah konsep beli jiwa dapat memainkan peranan pada seseorang individu dalam rumah tangga, terutama yang digerak bapa? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ismail Mak Isa atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Dalam konteks keibubapaan ataupun dalam konteks kita sebut kebapaan lah. Menjadi seorang ayah ini bukan satu tugasan yang enteng ataupun tugasan yang mudah. Dia menuntut kepada pengorbanan yang sangat tinggi, dan kalau terpaksa berlakon jadi ayah yang baik pun berlakon pergilah. Jangan salah anggap kenyataan saya ini. Maksudnya sebab kita kena tunjukkan yang terbaik kepada anak-anak kita. Contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Itu nombor satu. Nombor dua, apabila kita menjadi seorang ayah, beli jiwa macam saya sebut tadi bukan sekadar material. Betul. Dari sudut emotion, emosi anak-anak, cara kita bercakap dengan dia, cara kita berikan perhatian, kan? Saya teringat Iqbal pernah bermadah, laisal yatim man intaha abawahu min ahmil haya wa khallafahu dhalila wa innamal yatim man talaqqat umman lahu takhallat aw aban mashghula. Bukanlah keyatiman sebenar yang dimaksudkan itu adalah seorang yang mati kedua ibu bapanya dan meninggalkannya dalam keadaan hina dina. Tetapi keyatiman sebenar bagi seorang anak adalah apabila bertemu dengan ibunya, akhlak ibunya rosak dan bapanya yang sentiasa sibuk, tiada masa untuknya. Allah. Nampak So benda ni kita jangan meyatimkan anak kita dalam keadaan kita masih ada. Itu yang boleh saya cakap. Maksudnya kita kena usahakan bagi masa, bagi perhatian, bagi telinga kita, bagi muka kita, tengok mereka, jaga jiwa mereka, jaga agama mereka. Itu nombor satu lah. Jaga agama, solat mereka sebagainya, didikan agama wajib. Itu semua wajib kita bagi. Dari aspek intelektual, ya, dari aspek ilmu, anak kita tidak mahu berada dalam kancah kejahilan. Mereka mesti diberikan ilmu, sentiasa berkomunikasi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, berapa banyak komunikasi antara anak dengan ayah. Kenapa dipentingkan? Kenapa dimuatkan? Kenapa itu yang diceritakan? Komunikasi Yusuf dengan Yaqub, komunikasi Ibrahim dengan anaknya Ismail, komunikasi Luqman dengan anaknya. Kita melihat ini sesuatu yang sangat penting. Ayah yang jarang, mungkin ayah lelaki ni susah nak bercakap, ya, kecuali orang yang memang suka bercakap. Ya. Tapi ada masa-masa saya teringat almarhum ayahanda saya dulu. Dia memang susah, dia memang seorang, ialah ustaz juga, penceramah sebagainya. Waktu dia ceramah lah. Waktu dia duduk di rumah, dia memang minimum cakap dia. Tapi ada masa-masa yang memang dia bersendirian dengan saya dan sebagainya. Waktu itu dia berbicara. Dan waktu itu saya rasa cukup mahal. Sebab apa? Waktu itulah intipati, input yang dia nak berikan kepada kita dapat disampaikan secara langsung, heart to heart, man to man. Nampak Maknanya cari masa tu. Itu masa yang paling kualiti. Dan kadang-kadang dia kalau nak tegur saya, dia tegur dalam kuliah dia. Walaupun tak direct, kita faham, oh ni nak tegur aku ni. Tapi kita faham lah. Maksudnya bila kita dengar, oh Masya Allah, rupanya dia nak tegur aku. Okay? Kita tahu apabila hubungan itu dah ada satu, kita panggil attachment, anak tu akan tahu bila masa yang dia nak bercakap dengan ayah dia. Saya sarankan kepada penonton baca kisah hidup Al-Imam Hasanul Banna untuk mengetahui bagaimana anaknya menceritakan dengan kesibukan Imam Hasanul Banna, dia dapat menyantuni emosi dan juga anak dia rasa walaupun dalam masa 2 hari Imam Hasanul Banna tak ada 2 minggu pun, mereka cukup bahagia. Mereka rasa cukup. Wallahualam. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, tadi kita berbincangkan tentang dalam konteks ibu bapa untuk membeli jiwa anak-anak. Tapi dalam konteks suami dan isteri, kebiasaannya masyarakat kita lah, kita dah terbiasa untuk membeli jiwa dengan materialistik. Bagaimana untuk kita didik sebagai seorang suami dan seorang isteri? Kita biasa tengok kadang-kadang suami tu tak mampu, tapi isteri minta macam-macam. Betul. Minta macam-macam yang di luar kemampuan. Kalau tak bagi, merajuk dan sebagainya. Jadi apakah pandangan dan bagaimana untuk kita membetulkan balik mindset masyarakat kita? Tapi sebelum Ustaz nak jawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan berbaki masa lebih kurang 15 minit lagi sebelum kita melabuhkan tirai. Jadi kita tak nak membuang masa. Saya nak terus kepada soalan kita tadi, soalan daripada saya. Kebanyakan daripada masyarakat kita mempunyai mentaliti yang mana apabila kita beli jiwa, mesti beli dengan bagi materialistik suatu barang. Jadinya perkara itu sampaikan apabila terjadinya konflik dan sebagainya, si isteri mengungkit dan kemudian akan minta macam-macam. Kalau kita tak bagi, dia merajuk dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita membetulkan balik yang sebenarnya membeli jiwa bukan sekadar dalam bentuk materialistik? Silakan Ustaz. Ya, baik. Ini adalah satu perkara yang kita kena faham, bahawasanya setengah-setengah tu demand pula daripada suami kan. Suami tak mampu sebagainya. Dia tahu, dan dalam keadaan dia tahu suami dia tak mampu, tapi tetap juga dia menuntut perkara itu sebab bagi dia apa yang dia nampak ketika itu adalah materialistik. Itu yang dia nampak, dan baginya itulah kebahagiaan. Saya teringat satu kata-kata pujangga ataupun penyair. Penyair ini dinisbahkan kata-kata ini kepada seorang penyair di zaman jahiliyah. Dia kata apa? Walastu aras sa'adata jam'u malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'idu. Aku tidak melihat kebahagiaan itu dari sudut pengumpulan harta, akan tetapi ketakwaan itu adalah sebenar-benar kebahagiaan. Nampak Jadi apa yang kita nak sebenarnya, kadang-kadang memang betul kalau isteri tu dididik dengan material, kadang-kadang dia mungkin tak terdidik dengan materialistik. Mungkin dia dulu orang susah, tapi bila dia tak dapat benda tu, dia macam nak tuntut pula benda tu. Barangkali dia berontak sebagainya. Kadang-kadang itulah, itu kata-kata kita kena tengok background tu. Dan yang paling utama sekali adalah sebab itulah dalam kriteria memilih isteri ni kan, disebut kata Nabi tunkahul markah li arba' kan. Betul. Dinikahi wanita kerana 4 perkara. Li jamaliha, kerana kecantikannya dan sebagainya. Ujung tu, rutbah tu, hierarki tu, hujung tu fazfar bizati din taribati yadak, kata Nabi SAW. Maka carilah yang mempunyai agama. Agama, betul. Selamat tangan kamu, maknanya selamat kehidupan kamu. Imam Ahmad bin Hanbal sebut hierarki ni bukan semata-mata hierarki kosong. Tak. Kadang-kadang orang tengok apa? Kata, oh, cari agama. Jadi dia letak agama dulu. Bila letak agama dulu, agama dah cantik lah. Bila tengok rupa, alamak, tak berkenan pula. Tak berkenan. Jadi kita meninggalkan perempuan tu kerana rupanya. Betul. Walaupun agamanya bagus. Allah. Nampak Sebab tu Imam Ahmad kata ikut follow the flow. Tengok reta dia, tengok keluarga dia, tengok keturunan dia, tengok dia punya harta dia, cantik dia, harta dia, keluarga dia, tengok agama dia. Tengok cantik, okey. Apa nama tu, boleh tak ada hal. Tengok keluarga pun tengok background pun semua boleh cover lah, boleh kau team. Okey, alhamdulillah. Tengok harta, sekufu sama kita. Kan? Tak adalah dia tu kaya ataupun dia terlalu miskin sebagainya. Maknanya kufu sama. Kemudian tengok pula agama, masya-Allah boleh didik sebagainya. So pilihan kita kerana agama. Sebab tu apa nama tu, seorang isteri dia kena fahamlah bahawasanya kalau suami dia tak mampu nak bagi dari sudut material, lihat balik apa yang suami dia dah berikan dari sudut agama. Sebab tu Nabi pernah tanya beberapa seorang sahabat, kenapa tak menikah, aku tak ada reta. Kam ma'aka minal Quran, berapa banyak yang kamu ada daripada Quran? Aku ada sekian-sekian surah. Maka aku menikahkan kamu dengan surah ini. Kenapa Allah. Mahar itu jadi surah tu jadi mahar? Surah tu jadi mahar sebab apa? Sebab Nabi nak nunjukkan bahawasanya yang mahalnya itu agama, Allah. Bukan material. Zubaidah, isteri kepada Harun Ar-Rashid. Apabila Harun Ar-Rashid nak menikahi dengan dia, Harun Ar-Rashid tanya apa mahar dia nak. Dia kata dia tak nak apa-apa kecuali tolong buatkan satu projek. Projek apa? Projek air untuk diberi minum kepada jemaah haji. Yang dikenali dengan Ain Zubaidah. Maka Harun Ar-Rashid buat benda tu. Itu mahar dia. Maknanya sesuatu yang dia bukan untuk manfaat diri dia, tapi dia nak bagi manfaat ke orang lain. Maka inilah sepatutnya yang berlaku, tanpa menafikan bahawasanya ada masa-masa memanglah kenalah juga suami tu usaha juga. Sekadar, sekali lagi saya sebut, sekadar kemampuan. Kalau buat lebih pada tu,
implikasi dia mungkin berbeza. Kadang-kadang dia melibatkan macam mana bila kita bagi sesuatu, kadang-kadang bila kata tak cukup, dia katanya mana hak saya. Itu yang nak kena faham, Ustaz. Nak kena Hak yang dia kena tengok adalah dari sudut rumah tangga. Betul? Dari sudut nafkah tadi, kewajipan. Kalau kewajipan itu terpenuhkan, alhamdulillah, sesuai dengan apa yang ni, maka dia kena tengok kat kewajipan. Betul. Bukan hak yang tambahan daripada kewajipan. So inilah yang dia kena faham kan? Kena faham supaya dia tidak menuntut sesuatu yang bukan di bawah kemampuan suami dia. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Mazni Hassan. Soalannya, selaku sebagai pelajar, bagaimanakah pula caranya untuk membeli jiwa seorang guru atau pendidik agar ilmu yang disampaikan itu berkat dan kekal lama dalam ingatan? Terima kasih kepada Mazni Hassan atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Syair Imam Syafi'i itu la akhilan tanal al-ilma illa bisittatin. Dalam satu rutbah ataupun dalam kategori-kategori untuk mendapatkan ilmu itu disebut salah satunya wasuhbatu ustaz. Maknanya dan bersahabat ataupun sentiasa menjadikan guru kita itu kita mendampinginya. Okay. Anak murid nak beli jiwa guru bukan dengan cara dia puji tok guru dia semua depan-depan, guru saya ni hebat. Tak, bukan. Itu bodek nama dia. Itu bodek nama dia. Tapi anak murid yang betul-betul adalah dengan menghormati nombor satu. Betul. Menghormati ilmu gurunya. Benar. Okey. Tidak, kalau dia masih lagi dalam keadaan belajar, masih lagi belajar dengan guru tersebut, tidak menjawab sesuatu yang di luar kita panggil perbincangan ataupun lebih dahulu menjawab persoalan sebelum gurunya menjawab. Betul. Itu antara benda lah adab ya. Kemudian bab-bab lain itulah, contoh bawakan buku guru, tolong cek angkat beg, itu semua perkara-perkara yang ni. Dan benda tu kalau kita buat memang takkan ada markah tambahan kecuali kau betul-betul belajarlah. Ya? Kalau tak ada benda yang boleh dibagi markah, dia kosong juga dik. Kau jangan ingat kau angkat beg memang dapat markah free, tak ada. Dan guru pun jangan buat begitu ya. Sebab itu salah tu. Tapi kalau kita dengan guru tu, apa maksud sohbah? Maksudnya sentiasa bersahabat, tunaikan hak guru, mendoakan guru itu dalam keadaan guru tak tahu sentiasa tidak tinggi suara dengan guru. Maka ini adalah caranya untuk kita dapat mengekalkan hubungan kita dengan guru dan juga apa yang boleh kita lakukan sebagai ini. Sebab itulah Imam Syafi'i apabila dia berada di hadapan Imam Malik, bila dia nak buka kertas ni, dia akan buka pelan-pelan. Tak nak bagi ada bunyi. Tak nak bagi ada bunyi. Kita buka muka surat perap gitu depan cikgu kan. Okay? Imam Syafi'i akan buka pelan-pelan. Walaupun ada satu ketika pernah dia tak ada ink, dia tulis macam seolah-olah kan guru tu ingat dia main-main. Kau main ke? Tak, saya tulis. Kalau tulis betul-betul kamu tulis, kamu cerita apa yang kamu tulis. Dia cerita. Guru tu kagum. Maknanya kadang-kadang bila kita buat sesuatu, guru tu tak tahu. Tapi bila guru tanya, jangan kita rasa offended. Betul. Kita jawab dengan baik. Maknanya kita tidak kita masih lagi menjaga adab kita. Menjaga adab dan menjaga kehormatan. Sebab itulah kalau kita tengok imam-imam yang 4 ni, bila dia bercakap di hadapan ataupun di tempat imam tu berada, dia memang sangat menghormati. Dia takkan keluarkan fatwa dia. Dan apa yang dia buat pun mengikuti fatwa imam yang ahtarimu sahibal qabri, aku menghormati empunya kubur ni. Allah. Maksudnya sampai lepas mati pun. Sebab tu Nabi SAW ada satu ketika seorang perempuan tua datang. Aisyah kata, kenapa kamu layan dia baik sangat ya Rasulullah? Sebab dia ni, kata Nabi SAW, pernah datang pada zaman Khadijah ada. Maknanya Nabi jaga, bukan Nabi jaga waktu Khadijah hidup je. Betul. Emosi Khadijah dijaga juga walaupun lepas dah tak ada. Allahu akbar. Dia.
Masya Allah, sangat terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, sebab kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan, saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال في جميع الأحوال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi mengupas topik kita pada pagi ini berkenaan dengan munakahat beli jiwa. Terima kasih juga buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi bersama-sama dengan program kita pada pagi ini. Dan jangan lupa temu janji kita pada hari esok di dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang akan mengelolakan pada hari esok iaitu moderatornya Da'i Hakim dan panelnya Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar dengan topik hadis dan amalan sayang kerana Allah. Jadi jangan lupa temu janji kita esok, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.